Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini kita masuk kepada bacaan ke berapa? Ke 28. Bacaan ke-28. Okey, hari ini ke-28. Ke-28 iaitu kita start daripada muka surat 274 dalam teks Arab ini. Mungkin kita pergi sampai 276, dua muka surat. Okey, kita cuba apply. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey dah. Kita cuba relatekan sikit dalam kehidupan kita supaya orang yang dari dalam kalangan mustami' ataupun pendengar ataupun dalam istilah dalam istilah universiti kita, dia tidak audit lah, dia hanya dipanggil tapi tidak audit subjek tu. Dalam fasal yang ke-19 18 Thamin Ashar, dia kata fi anna min awaiqil mulki husul at-tarafi wal ghimasil qabili fi an-na'im. Setakat ini saya baru jumpa lah orang yang menukarkan perkataan qabilah itu kepada qabil. Rupa-rupanya tidak semestinya selama-lamanya perkataan qabilah itu dalam bentuk muannas yang ada ta di situ. Sekarang ni dia akan timbul lagi kan, adakah perkataan yang dulunya kita tidak ada masalah lelaki perempuan kita sebut, terutama bahasa Inggeris lah. Dia kata halangan untuk mencapai kekuasaan itu atau mengekalkan kekuasaan dan sebagainya, sebab dalam minggu lepas kita cerita objektif kepada perjuangan qabilah itu untuk mencapai kekuasaan. Maka dia kata kekuasaan itu akan terhalang untuk dicapai bila berlaku at-taraf, kehidupan yang mewah, dan qabilah itu tenggelam dalam kemewahan itu. Itu dia menggunakan inrimas, maknanya tenggelam dalam itu dia bahasa pengertian bahasa. Sebabnya dia kata innal qabila idza ghalabat bi asabiyyatiha ba'dal ghalabi istaulat 'ala ni'mati bi miqdarihi. Dia kata qabilah itu apabila dia dengan asabiyah dia itu, dia boleh mengatasi, dia boleh menjadi pihak yang lebih berkuasa, maka dia mula mencari ataupun memiliki dan sebagainya atas nikmat. Jadi kalau dia tu menang sekian, dia nikmatnya sekian. Kalau menang sekian, kalau menang yang besar, dia mencari nikmat yang besar. Wasyarakat ahli na'am, dia pun jadi macam orang tujuh. Jadi kalau masyarakat itu masyarakat mewah, maka orang kabilah ni pun yang kita sifatkan sebagai pejuang politik, kerana mereka itu adalah pejuang ke arah mencapai kuasa. Mana kuasa itu dicapai melalui politik. Maka dalam kita punya aplikasi pembacaan, kita katakan macam seolah-olah macam dalam realiti hidup ini, perjuangan politik itu kalau sudah mencapai suatu kejayaan yang tertentu, maka kejayaan itu will be followed by nikmat itu. Jadi macam itulah. Kalau menang, awak akan ada. Kalau menang, awak ada. Lama memerintah, lagi awak mewah dan sebagainya.
itulah gelagat yang boleh mengganggu pencapaian kuasa yang diperjuangkan oleh kabilah itu. Ia sudah menjadi macam masyarakat biasa gitu. Wa darabat ma'ahum fi dhalika bisahmin wa hissatin bimiqdari ghalabiha wa istizhari dawlati biha. Jadi dia pun menjadi orang yang mendapat bahagian dan sebagainya mengikut kadar masing-masing lah. Kalau orang itu jadi nombor 1, maka mewahnya lebih tinggi. Kalau jadi nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan sebagainya. Fa in kanat ad-dawlatu min al-quwwati bihaitsu la yatma'u ahad fi intiza'i amriha, la yatma'u ahadun fi intiza'i amriha wala musyarakatiha fihi, ad'ana dhalika al-qabilu liwilayatiha wal qunu'u bima yusawwiruna min ni'matiha wa yushrikuna fihi min jibayatiha walam tasmu amalum ila syai'im min manazi'il mulki wala asbabih. Dia kata, kalau sekiranya negara itu tidak mempunyai musuh dari luar yang akan mengganggu kedudukan dia atau akan yang mengintai untuk merebut kuasa dan sebagainya, maka semua orang itu akan lebih menumpukan kepada kekuatan yang ada itu dan cukup dengan itu saja, dan maka semua pihak atas ke bawah ke akan mencari kenikmatan, malah akan memungut cukai dan sebagainya masing-masing. Macam kita kira zaman kita dululah, raja pungut cukai, Tok Ngulu pungut cukai untuk masing-masing. Walam tasmu amaluhum ila syai'in min manazi'il mulki wala asbabi. Maka cita-cita mereka itu dia tersekat di situ, tidak lagi mempunyai idealisme yang tinggi untuk mencari kuasa yang lebih macam kita sekarang. Jadi perjuangan untuk memperkukuhkan ekonomi, kehidupan, intelektual, pendidikan Bumiputera yang diperjuangkan sejak kita menentang penjajah dan sebagainya. Tetapi oleh kerana adanya penyelewengan ke arah mula hidup secara mewah, oleh sebab adanya sedikit sebanyak kejayaan, maka idealisme untuk melahirkan bangsa Bumiputera, orang Islam yang kuat itu sudah menjadi lemah, dan orang tidak lagi berfikir tentang itu, tapi berfikir tentang apa yang mereka dapat. Sehingga kan kalau berpolitik pun tentu sekali berasaskan kepada kepentingan yang saya akan dapat daripada politik ini. Inilah masalah yang kita hadapi dalam negara kita ini. Dia kata, innama himmatuhumun na'im wal kasbu wa khisbul aishi wasukunu fi zillati dawlati ila da'ati warrah. Maka segala tumpuan dia itu untuk mencari nikmat, pendapatan dan kesenangan hidup, sikit kerja, banyak untung dalam sebuah negara yang boleh berhak banyak daripada bekerja banyak. Wal akhdh bi madhahibil mulki fil mabani wal mabalis al malabis, sibuk buat dengan pembangunan, sibuk dengan cara berpakaian dan bermewah sebagainya, wa ta'annuq fi bi miqdari ma hasala min ar-riyashi wat taraf. Pakai cantik, makan cantik dan sebagainya. Wa ma yad'u ilaihi min tawabi'i dzalika fatad, ini hasilnya, fatadhabu khushunatul badawati wa tad'uful asabiyyah wal basalah wa yatana'amuna fima atahumullahu man basta wa tansha'u bunuwuhum wa aqabuhum fi mithli dhalika min at-taraffu min khidmati anfusihim. Jadi misalnya dia kata macam ni. Dia kata hasil daripada itu
khushunatul badawah, kekuatan kerja, kebengisan, kehebatan orang Badui dalam perjuangan itu menjadi lemah. Wa tad'aful asabiyah, maka rasa asabiyah terhadap kumpulan dan kabilah sendiri itu dan keberanian mempertahankan kabilah itu sudah jadi lemah, dan mereka sudah lebih suka menikmati rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesenangan yang dicapai melalui perjuangan mereka itu, dan akan diikuti oleh anak cucu mereka macam tu juga. Dan wa yastankifu an sa'iril umuri daruriyah al-asabiyah hatta yasira dzalika khulaqan, sehingga gelagat seperti itu menjadi satu budaya dan perangai hidup mereka. Wasajiyat fatan qusu asabiyatuhum, maka ikatan perjuangan antara mereka sama mereka itu akan berkurangan. Wa basalatuhum fil ajyal ba'dahum ta'aqubihim, dan keberanian memperjuangkan sampai berkorban sekian-sekian sampai tak menghiraukan sama ada disingkir daripada jawatan sebagainya, itu tidak ada lagi. Ila antang qaridul asabiyah fayadanuna bil ikrar, sehinggalah asabiyah itu lebur, maka hancurlah. Bukan sampai asabiyah, tetapi kabilah itu akan menjadi hancur. Wa ala qadri tarfihim wa ni'matihim yakunu israfuhum 'alal fana'i fadlan 'anil mulk. Dia kata ikut peratusan kemewahan yang mereka nikmati itu, maka penghormatan orang terhadap dia itu makin luntur, dan kuasa yang dia milik juga akan makin luntur. Fa inna awarid at-tarafi wal gharaqi fi an-na'im kathirun min sawratil asabiyyati allati biha taghallub. Kerana benda-benda yang tak dina mewah dan sebagainya, benda-benda yang memecahkan benteng-benteng asabiyah daripada diserang oleh orang lain. Wa idzan qaradatil asabiyah qasural qabilu anil mudafa'ah. Bila tak ada lagi asabiyah, orang tidak lagi mempertahankan antara satu sama lain, wal himayah, dan melindungi antara satu sama lain, wal tahamathumul umam siwahu, maka orang lain pun akan datang menguasai dia. Faqad tabayyana anna taraf min, maka kesimpulannya, kata Ibn Khaldun, kemewahan itu yang menyebabkan kita terhalang untuk mendapat kekuatan kuasa. Ini saya jangan sesiapalah daripada rakan-rakan kita di sini, saya nak relatekan dengan problem yang dihadapi oleh orang-orang UMNO sekarang ini. Mungkin akan juga dihadapi oleh orang-orang PAS. Dan mungkin kalau siapa-siapa saja yang menang masuk jadi kerajaan selepas ini akan dihadapi oleh mereka juga. Malah secara personal kita lihat bagaimana perjuangan UMNO Ibrahim telah terhakis kerana dia sudah menjadi Menteri Timbalan Perdana Menteri. Ini benar di hadapan kita semua. Oleh kerana itu, satu isu yang orang duk sebut, masa UMNO dianggotai oleh para guru yang kuat berjuang, maka UMNO jadi kukuh. Tetapi apabila UMNO sudah menjadi satu kelab orang businessman, maka dia sudah menjadi satu agenda lain. Ini benar ni jelas. Tak payahlah kita nak seminar banyak-banyak sebab kita ada hadapan kita, tinggal lagi sama ada kita sanggup berubah ataupun tidak sanggup berubah. Macam mana Syekh? Ada ulasan saya ikutlah, kalau tak ada saya terus baca lah. Anda ada tanya di mana Ibn Khaldun mengambil rumusan. Rasanya daripada dia meneliti tamadun Islam sendiri juga. Ya. Dan bagaimana yang menghalang
ialah hidup kemewahan. Jadi anak rasa paragraf pertama tu juga ada, kalau kita halusi, strategi itu juga diguna oleh kadang-kadang orang yang paling tinggi. Dia nak nak menyekat orang lain, dia bagi kemewahan. Ya. Jadi kalau ikut Ibn Khaldun, kemewahan tu sendiri menyebabkan kita terlupa hidup susah payah hidup tadi kan. Ya. Ya. Jadi dia jadi budaya biasa dengan kemewahan, kesenangan. Ya. Jadi dua perkara yang hilang tadi, asabiyah dan keberanian. Ya. Jadi anak rasa dua paragraf ni sangat penting lah yang macam Datuk sebut. Jadi ini juga menjadi faktor kepada penghalang dan mungkin akan jatuhnya ke royal di sini jadi royal authority ataupun kekuasaan di peringkat yang tinggi lah. Jadi macam kita orang Melayu sekarang ni pun macam tu lah, pecah habis. Betul. Wallahu a'lam. Betul. Datuk, Jadi ya. menjelas sikit ya Datuk. Salah. Saya just nak bukan Itu yang kita nak dengar, yang boleh menaikkan kita punya nilai intelektual, dan juga kita mengharapkan pelajar-pelajar lain juga membangkitkan pandangan mereka masing-masing supaya kita menjadi satu grup yang boleh ke mana-mana lah. Bukan saja untuk tada telinga. Okey, silakan Puan. Kita balik kepada satu, kita lihat kepada perjuangan kita lah dekat Malaysia ya. Sebelum merdeka dan sehinggalah sekarang saya tengok Ibn Khaldun memang dia masih lagi dalam membincangkan umran tamadun itu sendiri dan pertukaran itu sendiri. Dan sedikit tentang obstacle tadi kan, dalam Rosenthal ni dia bab 17 lah kan, chapter 17 tajuk dia Obstacles on the Way Towards Royal Authority, Luxury and the Submergence of the Tribe in the Love Prosperity. Maknanya halangan-halangan untuk asabiyah tu sendiri lah kan. Ya, betul. Okay. Kalau kita balik melihat kepada dua pemimpin kita yang ulung lah kan, satu Saidina Umar versus Muawiyah, dua tu. Kalau kita tengok pun kehidupan Saidina Umar ni memang santai ya. Dia memang zuhud kan. Zuhud. Dia memang zuhud. Sebab kalau kita tengok pula Muawiyah, dia memang mewah ya. Tetapi tidak mengurangkan kekuatan Islam pun pada Muawiyah punya era. In fact Muawiyah dia mulakan Umayyah punya kerajaan Umayyah kan, dan tetap unggul. Tapi sama juga dengan Umar pun sama. Dengan Umar ni saya tengok macam kita punya Tuan Guru ni Aziz lah. Saya rasa ramai orang keep on talking about, sorry saya guna bahasa Inggeris sikit kan sebab sorry ya. Campur-campur. Kalau kita tengok sekarang masih lagi orang mencari-cari model ya yang boleh digantikan dengan Tok Guru ni Aziz lah kan. Jadinya kita macam kita bincang minggu lepas dalam segi orator dia kan, dari segi kemampuan berbahas dia, macam kalau kita tengok Imam Ghazali tu memang dia boleh bahaslah orang-orang yang falsafah, pakar-pakar pemikir dia boleh hujah tapi Tuan Guru kita dia simple dan dia punya ni pun tak adalah, dia sederhana kan, tetapi saya lihat kenapa dia apa-apa pun banyak diperkatakan tentang karakter dirinya sendiri kan. Mungkin dia seorang yang orang kata apa, zuhud in our way lah, in kita punya culture budaya kita kan. Jadinya back to the Muawiyah dan Umar radhiyallahu anhu tadi kan. Kalau kita tengok Muawiyah pun okey juga, dia mewah juga sampai
Umar tanya Muawiyah kenapa dia ada security guard kan. Muawiyah jawab, oh dekat sini kita sempadan dengan Rom, jadi saya kena ada security guard. Makanya, dan Umar kata kau ni Umar tanya apa ada je jawapan dia. Tapi memang mewah lah, makanan dia mewah, dekat sana pakaian Umayyah pun Muawiyah pun mewah kan. Tetapi saya lihat itulah makanya mungkin juga bila kita bercakap pasal umuran, mungkin juga masa tu ialah kebangkitan ya. Ya. Pandangan daripada Datuk Mut lah. Dia macam ni. Pertama sekali dari segi bagaimana Ibn Khaldun boleh membuat kesimpulan dari segi research metodologi. Mungkin kita kata beliau berasaskan kepada mungkin pembacaan tak. Dia tengok dia buat apa tu literature review. Kemudian dia buat berasaskan pada observasi. Sebab dia sebagai seorang pemerintah, dia melihat banyak negara, banyak tempat sebagainya. Cuma dari segi saya nak sebut apa tu puji-pujian yang diberikan oleh Puan Mazli terhadap Nik Aziz, saya rasa dari segi karakter Tuan Guru adalah seorang yang cukup baik. Sama ada karakter itu karakter lebay, seorang yang tok lebay biasa, atau karakter seorang ahli politik. Ini nak dibandingkan dari segi itu. Saya tengok dari soal kelebihan Tuan Guru Nik Aziz ialah dia menggambarkan sebuah pribadi yang suci dan sebagainya, tapi dari segi impak politik, dari segi pembangunan ideologi dan sebagainya, saya rasa dia gagal. Dia tidak berjaya membina generasi sehingga kan satu dua pun tidak ada yang mewarisi beliau. Anak-anak beliau sendiri pun beliau tidak ada. Yang ni masuk UMNO, yang ni masuk PAS, yang ni kekal dalam PAS, yang ni masuknya. Jadi kacau bilau sehingga dalam keluarga terdekat. Maknanya dari segi seorang pribadi excellent. Tetapi dari segi kita nak nilai dari segi seorang pembangun generasi, maka dia hanya membangun generasi selepas dia dengan secara yang tidak hadis, tidak betul-betul berasaskan kepada fokus dia. Jadi itulah yang, tapi macam mana pun dia punya sumbangan kepada apa tu perkembangan semula revival PAS itu okeylah. Dulu dia sebagai seorang yang tidak diberi apa-apa perhatian masa generasi Datuk Asri dan sebagainya. Dia sekadar penyokong tegar pada Datuk Asri pada permulaannya, sehinggalah dipengaruhi oleh budak-budak muda untuk menumpaskan golongan Asri itu, maka dia ditunjuk ke atas, maka ternyata dia boleh bawa seorang diri dia. Tapi di bawah ni akan ada pengaruh selagi dia ada pengaruh. Sebab tu orang UMNO pada waktu itu apa yang dibincangkan, PAS akan bermasalah apabila Nik Aziz sebagai seorang peribadi tiada lagi dan tidak ada orang yang akan ikut cara dia. Sehingga sekarang ini para pengikut dia pun pernah macam-macam lah. Ada orang tulis tentang apa tu kabinet dapur lah, apa semua sekarang. Kemudian dari segi Muawiyah, dari segi Muawiyah ni sebenarnya pada kacamata orang Islam yang kemudian saja mengkritik dia, sedangkan kemewahan Muawiyah itu ialah selaras dengan macam Puan Mazli kata tadilah, dia security guard, dia mewah, makan mewah, semua sekali. Harun al-Rashid lebih teruk lagi. Harun al-Rashid lebih mewah lagi. Kerana itu bukan artinya dia telah bermewah-mewah yang merupakan hasil daripada ini, berada dalam kondisi yang itu beraksi sesuai dengan kondisi yang ada. Itu dalam konsepnya bukan mewah, tetapi beriktisad. Itu dikatanya sesuai. Kalau anda seorang raja dalam sebuah negara mewah, maka anda tak boleh jadi macam
kecuali Umar, tak kira lah Umar pun zaman dalam zaman sebelum daripada masyarakat Islam itu membina tamadun campur bersih, itu mungkin kita lihat dari segi itu. Jadi oleh kerana itu, kalau kita nak jadi orang politik sekarang, takkanlah kalau sampai kita jadi menteri pun tak boleh nak pakai coat, tak boleh nak pakai necktie, tak boleh nak pakai kasut yang cantik sikit, takkan nak pakai selipar macam kita sebelum kita jadi menteri. Nanti orang kata menteri apa macam ni. Kita nak pakai semuntal kepiah yang tak berapa betul lagi. Ini benar-benar ini bagi pejuang Islam, dia tahu meletakkan dirinya pada keadaan yang sesuai dengan keadaan dan masa. Maka definisi mewah tadi maknanya kemewahan yang menghalang, mendinding mereka itu, mengikat, memesongkan mereka itu dari meneruskan perjuangannya. Dia bukan mencari kemewahan, tetapi menerima kemewahan yang ada sebagai satu standard hidup pada waktu itu. Ini akan berbalah kita dengan orang Sufi lah. Sufi. Datuk, Ana perbincangan ketika ni nak berlaku pegang terus pada teks dan tidak lari pada teks Ibn Khaldun. Dan rasa Ibn Khaldun lebih menumpu dalam terjemahan ini pun sebagai tribe. Mana dia bukan individu. Jadi bila asabiyah itu pun bukan individu. Semangat kekitaan. Jadi saya rasa kalau kita ambil konteks dalam kita bicara dan bina di atas poin Datuk tadi, semangat kekitaan dan boleh nasihati itu ialah satu ciri para sahabat. Jadi sebab tu kita dengar ungkapan seperti orang nak berbanding-bandingkan, tapi sahabat kata zaman mereka ada boleh peringat, boleh nasihati kerana zaman dengan Rasul dan zaman ketika sahabat masih pegang kuat dengan dalam konteks ni Ibn Khaldun ni ialah asabiyah lah. Jadi kekitaan para sahabat tu oleh kerana dibina dalam Ibn Khaldun guna perkataan tribe dan dia panggil members of the tribe. Jadi kita bukan bicara hanya personalities, tapi personality dalam kumpulan, dalam grup. Betul. Jadi anda rasa poin-poin mengenai pembinaan jamaah itu dan kekuatan kolektif ataupun grup itu dibina oleh peringkat makiyah lagi. Jadi anda rasa ini yang Ibn Khaldun nak cuba gambarkanlah. Jadi kalau bila kemewahan tu boleh jadi penghalang, tapi kalau tribe itu semangat asabiyah dia masih kuat, dia boleh jadi mengatasi. Sebab tu dia kata dua, group feeling dari paragraf yang kedua, ada asabiyah dalam maksud terjemahan ni semangat kekitaan, group feeling dan courage dan keberanian. Jadi berani tegur mana pada anak tu tegur sama sekali, nasihat tu juga. Betul. Kerana ialah elemen dalam asabiyah itulah. Bila dua ni hilang, maka kata Ibn Khaldun ni pun as a result the toughness kehidupan yang kita panggil di peringkat Bedouin dulu ataupun susah payah semua tu, peringkat tu telah pun hilang. Dan yang terkesan ialah group feeling asabiyah dan keberanian makin lemah. Kita pun kalau balik pada Datuk sebut tadi, peringkat di mana kita dalam politik pun tak boleh tegur-menegur. Dan hilang. Tegur kena pecah. Tegur tak boleh, tegur pecah. Satu masa lalu tegur tak ada ni kerana kita yang penting matlamat yang lebih tinggi ataupun maqasid yang lebih tinggi, perjuangan yang lebih tinggi. Kita diperingatkan. Kita encourage semua orang tegur dulu. Kita berani dan berani ditegur dan ada keberanian menerima juga dan keberanian memberi nasihat. Dan budaya semangat kekitaan tu ialah semangat saling nasihati. Sebab tu baik Sayyidina Umar maupun Abu Bakar maupun sahabat-sahabat, dia akan diri minta untuk dinasihat. Tapi nak rasa itu yang kalau berlaku adil pada Ibn Khaldun, ini yang dia maksudkan.
Yalah. Macam Kita cuba follow lah dia punya pandangan tu. Jadi saya rasa agak insightful lah, begitu Ya. halus dan boleh kita rungkaikan dengan perbincangan lagi lah. Wallahu a'lam. Ya. Yang inilah yang kita mahu masyarakat kita, bila yang ikut kita punya pembacaan ini, maknanya kita cubalah cuba apply dalam kehidupan kita sendiri. Satu lagi Datuk, Ya. ada satu sentence yang kata the Hmm. group feeling, semangat asabiyah atau semangat kekitaan itu dan keberanian, encourage, decreases, makin luntur jadi generasi ke generasi kalau tak dijaga. Ya. Itu poin yang rasa sangat penting lah, kerana bila itu yang dia kata, itulah generasi ke generasi, bila generasi itu sudah melencong daripada apa tu. Tapi dalam pembacaan lepas dia kata pasien dia ada 4 tingkat dengan pembina, pengasas, pembina, pengikut dan orang yang haho-haho tidak lagi terikat dengan. Jadi anak rasa Ibn Khaldun nak kata kita kena amati cycle tu, kitaran dia. Betul. Ada yang peringkat builders yang membina. Tapi lepas tu dia akan naik, kita jadi berjaya. Tapi lepas tu tak jaga, kita akan turun. Jadi kita kena ada signal itu yang bila anak belajar dalam kita panggil S theory itu pun, dalam ekonomi ke, dalam kita nak buat inovasi pun, masa kita punya produk baru tu duk naik, makin melonjak, mendapat pasaran, orang suka, masa tu kita kena sedia untuk yang lain, kerana benda tu sama pimpinan tu, bila orang mula menerima kita, masa tu kita kena hati-hati, kerana mungkin kita dah kan ni. Sebab tu ada nasihat, kadang-kadang bila banyak orang duk puji-puji sangat tu, hati-hati juga. Itu semua maknanya kalau kita apply dalam bisnes pun begitu juga. Dalam keadaan produk kita tengah maju, kita bersedia untuk produk itu tidak lagi maju dan perlu pada produk yang baru. Mana kena ada curve satu lagi dan sedia membina. Tapi anak rasa yang balik pada Ibn Khaldun ni, anak tarik kerana dia guna perkataan tribe, itu kabilah atau kumpulan yang ada semangat asabiyah, kekitaan tu. Tapi dan ahli-ahlinya saling membina semangat asabiyah. Wallahu a'lam. Okey. Sikit nak celah sikit, ada satu saya rasa poin ni penting jugalah. Saya lihat kepada courage kat situ kan, group feeling encourage kan. Saya tengok dalam segi pengertian asabiyah di kita punya, bukan kita lah, the current punya generasi kan. Macam mana, sebab bila kita tak membaca, kita tak mengkaji, kita define sendiri-sendirilah. Jadi salah satu daripada cara untuk kita membina asabiyah ialah buy, membeli orang kata apa, menggunakan duit lah kan. Because saya tengok sekarang ni macam kalau kita nak kita nak quote example politik tu, sebab politik dia nampak dia visible, jadi sebab tu kita pakai politik punya senario lah kan. Tapi sebab tu saya lihat dalam politik punya pembinaan asabiyah pun dia orang dah kira jalan senang ialah punya duit lah. Kan? Tetapi dia orang lupa courage tadi. Macam mana kita nak bina courage, keberanian. Kan? Saya rasa this one kalau kita tak membaca, tak meneliti, begitu juga kita nak belajar daripada sirah ataupun sahabat-sahabat ataupun kerajaan-kerajaan yang sebelum ni kan, kita nak belajar how they practice courage. Betul. Ya? Sekarang ni kita duduk berbincang tentang bagaimana nak barukan perjuangan kita, nak meremajakan semula perjuangan orang Melayu, Islam sebagainya. Jadi kalau selagi pemimpin tidak mengambil kira macam yang Ibn Khaldun kata ni, nak mencari jalan pulang, jadi kita akan pergi bersungguh-sungguh sampai semalam bertepuk, buat apa semua sekali saya sepatut kita cakap. Tapi maknanya kita duduk pada lorong yang salah. Sajalah. Kita nampak ada kesungguhan tapi berada pada lorong yang salah. Yalah, ada orang lain. Saiful nak ulas ke Saiful?
Kemudian kemudian fasa yang seterusnya al-faslu tasi' asyar bi anna min awaiqil mulk usul al-madillati lil qabil wal inqiyad ila siwahu. Dia kata satu daripada benda yang menghalang kita dapat capai kekuasaan yang kita cita-citakan itu ialah sudah berlaku sikap belok bawahan. Jadi loyalty kita kepada orang lain dah, kepada tidak lagi kepada. Saya tidak tahu, saya pernah dengar satu ceramah Public Bank. Dia kata dalam menguruskan organisasi kita sekarang ini terpaksa mengambil kira bahawa orang yang paling tak setia sekali dengan apa-apa kerja yang kita berikan ialah orang muda. Dia tidak loyal kepada majikan. Itu yang jadi orang korporat ambillah pengertian itu. Sehingga mereka itu matang. Sebab itu mungkin tempoh percubaannya sangat lama dan saya tengok dalam daripada korporat yang cara mereka itu menyusun dia punya pewarisan itu pun dengan cermat. Generasi pertama, kedua, ketiga dan keempat, kemudian adalah mereka yang akan berguguran jalan. Dan kadang-kadang kalau tak cukup, terpaksa invite orang di bawah dan nak penuhkan tempat kosong. Wasababu dhalika anna al-madalla wal inqiyad kasirani li suratil asabiyyah wa shiddatiha. Dia kata maknanya orang itu dah macam tadilah, dia dah terpengaruh dengan orang lain itu boleh menghakis kekuatan asabiyah sama sendiri, wa shiddatiha dan kekuatan dia. Fa inna qiyadahum wa madallatuhum dalilun ala fuqdaniha fama ra'imu lil madallati hatta ajaz anil mudafa'ah. Jadi kalau benda itu berlaku, mereka tidak tegak, tidak kuat mempertahankan ideologi masing-masing. Wa man ajaza anil mudafa'ah fa ula an yakuna ajizan anil muqawamah. Kalau dia tak boleh nak mempertahankan, macam mana dia nak melawan dan apa semua sekali itu. Ini katalah kita kata yang orang kata kalau apa tu mencegah lebih kuat daripada mengubat. Wa'tabir zalika fi Bani Israel. Dia kata kita perlu ambil iktibar apa yang berlaku pada Bani Israel. Lamma da'ahum Musa alaihi salam ila mulki Syam. Musa kata mari kita pergi kuasai Syam tu, kita jadi orang pemerintah di situ. Wa akhbarahum bi anna Allah qad kataba lahum malaka kaifa ajazu an zalik. Macam mana orang Yahudi itu walaupun diberitahu oleh Musa, Bani Israel itu, bagaimana mereka itu kemudiannya gagal melaksanakan. Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Itu respon Bani Israel. Dia kata di Syam tu, kita kata Syam dari segitu di daerah-daerah, masih lagi daerah Middle East lah, Syria, Iraq dan sebagainya. Di Syam tu ada raja-raja yang kuat, mereka itu sendirinya orang yang gagah perkasa, orang Parsi pada waktu itu kan. Wa inna, kami tidak akan masuk menyerang negara itu kecuali mereka keluar baru kami nak masuk. Dah Tuhan nak suruh masuk sangat gat. Biarlah untuk keluar. Wa takunu ai yukhrijuhumullahu ta'ala minha bidarbin min qudrati. Dia kata Tuhanlah mengeluarkan mereka itu daripada kedudukan itu. Saya teringat sekarang ni orang kita bila dia
bercakap tentang kelemahan bangsa Melayu, kelemahan umat Islam di Malaysia, di negara, dia banyak bercakap tentang kita nak kiamat dah. Itu maknanya berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar Tuhan sendiri yang melaknat kaum-kaum yang jahat ini. Kemudian ada banyak cerita-cerita yang pelik-pelik, mana menunjukkan bahawa Tuhan telah mengambil tindakan, Tuhan itu dah begini-begini. Semuanya ini sikap macam Bani Israel dulu yang tidak lagi sanggup berhadapan dengan masalah-masalah seperti itu dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Sebab itu, kita tengok orang Melayu sekarang ini, bila mereka itu sudah merasa begitu lemah dengan kedudukan politik, dia rasa tak mampu lagi nak mengatasi kekuatan-kekuatan ini, mereka mula berarah kepada yang lain, berarah kepada zuhud, berarah kepada tarikat, berarah kepada apa-apa yang dengan secara yang tidak mempunyai isi yang betul. Ini panggil psikologi pelarian daripada apa-apa. Akhir dia kata, walamma azama alaihi laju wartakabul isyan. Maknanya dia kata Musa mau ada mukjizat. Kenapa Tuhan mu tak minta Tuhan? Ya, Musa support tu hancur barulah senang. Jadi bila Musa ajak lagi, dia kata fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Mungkin Tuhan mula. Perang dulu. Maknanya kamu selesaikanlah masalah tu, lepas ni baru kami masuk. Ini yang terjadi kepada bangsa kita sekarang. Wa ma dzalika illa lima anisu min anfusihim min al-ajzi 'anil muqawamati wal mutalabah. Macam kata-kata sudah rasa apa tu tidak mampu untuk nak menentang orang di Syria, di Parsi dan sebagainya, sebagaimana yang dituntut oleh ayat. Wa ma yu'ithur fita. Kemudian ayat tafsir dia lah. Wa dzalika bima hasala fihim min khuluqil inqiyad wa bima ra'imu min adh-dhulli lil qibti ahqaban hatta dhahabat al-asabiyah. Sebab itulah mereka telah ditindas oleh orang Koptik di Mesir. Sehingga asabiyah dihancur. Mana Bani Israel telah dihancurkan oleh orang Koptik, oleh orang Mesir kerana mereka itu tidak sanggup melawan. Sedangkan pada waktu itu Tuhan suruh lawan mereka itu, bersihkan orang-orang yang jahat, Fir'aun dan sebagainya itu. Tapi mereka itu Musa telah bawa mereka itu pun itu yang mereka mahu. Wa ma ra'imu minat begitu. Zahabat al-asabiyah. Minhum jumlatan ma'annahum lam yu'minu haqqal iman bima akhbarahum bihi Musa min an-nasyam lahu. Sedangkan Musa telah kata ini cerita baru sekarang ni, baru Israel bangkit. Dia kata al-ardul mau'ud, bumi yang dijanjikan oleh Tuhan, ialah daripada Furat kepada daripada sungai Furat di Iraq sampailah kepada Maqdis dan sebagainya. Itu janji dulu. Janji kalau you struggle tapi awak tak struggle, maka Tuhan telah meletakkan mereka itu di bawah tapak kaki orang Qibti, orang Koptik dan sebagainya, dan terjadilah apa yang berlaku. Wa annal amaliqa alladhina kanu bi ariha farisatuhum bi hukmin min Allah qaddarahu lahum fa aqsaru an dhalika wa ajazu ta'wilan ala ma fi anfusihim min al-'ajzi wal mutalabah lama hasala lahum min khuluqil madillah wa ta'anu fiha akhbarahum bihi nabiyuhum bidzalik. Ini pengertiannya lebih kurang daripada yang tadi. Wa ma amarahum bihi fa'aqabahumullahu bittihi. Maka semua sikap yang tidak sanggup melaksanakan apa yang Musa bagi arahan kepada mereka itu, maka Tuhan telah mentakdirkan satu, iaitu ini masyhur benar dalam sejarah agama-agama Ati, hidup sebagai orang yang sesat, terbuang, yang Ati ni maknanya tahayatuhuti, tak tahu nak pergi ke mana-mana, yang tidak kerawan. Jadi di situ
wa huwa annahum tahu fi qafri min al-ardi fi qafri min al-ardi baina Syam wa Misr 40 sana, 40 tahun berkeliaran, tidak mempunyai apa-apa pegangan, tidak ada asabiyah, hilang sebagai orang jalanan dan sebagainya selama 40 tahun. Lam ya'bu fiha li umranin, tidak dapat mencapai satu-satu kemakmuran. Wala nazalu misran wala khalatu basharan kama qasahul Quran li ghalzatin, mereka gagal semua sekali, li ghalzatin wala li ghilzati al-amaliqa bisyam wal qibti bi Misra alaihi. Kenapa tidak boleh semua-semua tu? Li ajzihim muqawamatihim kama za'amuhu, kerana mereka tidak mempunyai kesungguhan dan tidak mempunyai kekuatan untuk menentang mereka itu. Jadi soalnya, walaupun kita, dia kata pada peringkat awalnya berusaha untuk mencapai kemajuan dalam perjuangan kita, tapi sampai kepada satu peringkat kita tidak lagi sanggup menerima arahan daripada para pemimpin yang suruh meneruskan perjuangan, maka kita kata izam inta rabbuka waqatilah. Gilah pokok muna aku hatilah, lepas ni aku pergilah. Jadi inilah yang saya zaman-zaman muda dulu, saya ni orang panggil muda-muda dulu di Kelantan tu, kerja sayanya ialah pergi membuat ceramah-ceramah pas ke mana-mana, sampai nak kena tembok, nak kena putih, nak kena pukau, kita kena pergi. Tapi ramailah puak-puak yang pergilah dulu, lepas tu kita pergi untuk mencari jalan selamat. Dan ini saya rasa saya mengalami sendirilah masa kita bekerja untuk parti dan sebagainya. Jadi dia kata yang satu lagi kesimpulan yang dia buat daripada cerita ini, wa yazharula kami dzalik annal 40 sana aqallu ma ya'ti fiha fana ujailin wa nash'atu jailin akhar. 40 tahun itu dia katakan itu satu generasi. Kita dalam research pun kita lebih kurang itulah satu raja sebagainya. Kalau ada gap antara cerita sejarah itu, kita terpaksa penuhkan gap itu dengan tahun-tahun seperti itu. Mana ni? Wa fi hadha awdahu dalilin ala sya'nil asabiyyah wa annaha hiya allati takunu biha al-mudafa'ah wal muqawamah wal himayah wal mutalabah wa anna man faqadaha ajaza an jami'i dzalik. Ini jelaslah bahawa kalau kita tak mampu mempertahankan, melindungi dan sebagainya itu, maka kita akan gagal. Wa yalhaqu bihadzal fasl. Ya. Nak tanya sikit boleh tak? Ya. Ibn Khaldun ni bila dia mentafsir mana-mana surah, Gapo kan? Ibn Khaldun ni bila dia nak mentafsir mana-mana ayat Quran, dia pakai dia punya sendiri ya. Dia maknanya dia tak ada rujuk. Dia tak ada petik mana-mana ilmuwan lah. Dia just tafsir sendiri ya. Ada. Dia ni dia dari segi disiplin ilmu, dia tetap juga menggunakan tafsir maksur. Dia menghormati tafsir. Kalau tafsir bil maksur tu mesti diambil. Sebab itu seorang penulis Islam dia mesti terikat dengan al-makthurat. Dia nak tafsir ayat itu, kalau sekiranya ayat lain ada yang mentafsirkannya, maka dia akan ikut ayat yang mentafsirkan itu. Kalau ada hadis lain mentafsirkan, malah banyak juga daripada para ulama yang menggunakan al-Israiliyat. Bahan data-data daripada Israel, daripada Taurat, Injil untuk mentafsirkan ayat. Jadi saya rasa kalau kita mengiktiraf seseorang itu sebagai seorang ilmuwan Islam, maka kita tidak syak lagi pentafsiran dia itu mesti dia tertakluk kepada disiplin ilmu jelas tu. Kalau dia kata fiqh pun jelas, tapi di sini dia bercakap tentang tamadun,
dan dia hanya menggunakan tafsir itu sebagai satu episod dalam keilmuannya, dan dia mentafsirkan dalam konsep tamadun itulah. Apa orang tanya gitu kan? Datuk, Ana mencelah sikit tu. Ya. Ana mencelah sebab Ana buat catatan dalam sambil mendengar Ustaz Datuk tadi. Ini poin sangat-sangat penting yang dibangkitkan oleh Wan tadi. Ramai juga mungkin orang bila balik pada Ibn Khaldun, kerana kita akan lihat dia sebagai father kepada sosiologi, father kepada sains sejarah. Jadi kecenderungan kita nak letak Ibn Khaldun dengan orang seperti Arnold Toynbee. Jadi ini satu poin penting. Bahawa Ibn Khaldun ialah ilmuwan Islam. Bagaimanapun. Jadi ini poin. Sebab apa? Kita yang belajar daripada epistemologi secara traditional Islamic knowledge, nak cari mana tafsirnya. Mesti balik pada tu. Mana ayat Qurannya. Mana hadisnya. Sahih tak sahih. Tapi sebenarnya kalau nota kaki dia, Ibn Khaldun bagi tahu ayat mana. Tapi dia bukan traditionalist membicara tafsir. Jadi Ana catat sini. Kalau kita nak tahu Quran, dia telah menghuraikan Quran dalam paragraf tadi. Dia telah membuatkan tafsir. Dan dia membuat rumusan yang boleh diambil lesson learn daripada kisah Nabi Musa. Dia bukan lagi berhujung dengan orang tu, bukan lagi berhujung dengan orang lain tu. Tapi dalam perkataan inilah integration of knowledge. Tapi pada masa sama juga Ibn Khaldun faham sejarawan sebelum itu. Dia faham Greek, tulisan Greek. Dia faham Aristotle. Dia faham juga Plato. Dan dia baca semua tafsir-tafsir kita panggil ulung sebelum tu. Paragraf kita belajar paragraf pertama, dia dah cuba huraikan cara tafsir-tafsir ataupun sirah. Dan dia ada kritik. Jadi inilah anak rasa yang belum mungkin kita belum fahami lah. Jadi orang seperti Malik bin Nabi, Ibn Khaldun ni sumbangan mereka besar kalau kita nak melihat ilmuwan dari segi integration of knowledge. Dia mengambil terbaik daripada dunia-dunia semua yang lain, ilmuwan daripada lain, tapi dia juga dapat menguraikan Quran dan Sunnah dan rujukan Islam dalam konteks mengkaji sejarah secara empirical. Dan bukan kita yang berbicara Islam cara, sebab tu dia kritik cara Quran jadi mana kita ni orang Islam, kadang kita mudah sangat dalam kita menghuraikan sejarah. Seolah-olah kerana kita ni Muslim, tapi orang bukan Muslim kita macam mana 500 mana kata boleh 300 boleh menyalahkan 1000. Jadi jadikah orang yang empirical, yang objectivity, dia tak mau argue orang kita orang agama lah. Orang agama guna hujah agama, kadang-kadang hujah yang kita biasa sama-sama kita, tapi orang yang bukan agama kita, dia nak tahu juga apa logiknya, apa asasnya. Jadi anak saya Ibn Khaldun merupakan orang yang cuba meletakkan asas sebelum dia nak huraikan, kita panggil, sebab tu ni mukadimah belum lagi masuk. Dia membicarakan dia punya ibrar yang dia nak bicara tu. Itu yang anak catat sini menariklah. Jadi ini ialah satu contoh integrasi sebenarnya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Saya rasa bukan sebab saya rasa kadang-kadang bila kita bincangkan tokoh tu, kita tak boleh terlalu serius untuk dikritik apa yang kita bincangkan lah. So Ibn Khaldun ni bagi saya kita kritikal juga, yang mana dia bukan ilmuwan bagi semua benda. Ya, dia sains, dia ilmuwan. Kita kena setuju. Sumbangan Ibn Khaldun pada Ana ialah orang macam Ana ni nak mencari, saya nak cari rujukan dalam tamadun, dalam bab sains sejarah.
Jadi betul. ini yang ada hujah, contoh saya pun, hujah agama, Ya, tak Wan. boleh saya berhadapan dengan profesor dalam bidang history. Kalau dia akan refer anatomy, dia refer kepada, tapi saya boleh refer juga sama dengan refer anatomy ke tulisan penulis yang yang daripada berbagai punya bangsa, tapi juga menggunakan rujukan kita dan mengatakan ada setahap. Saya bukan berbeza dengan Wan, saya hanya mengukuhkan Wan punya point lah. Saya memang Wan bawa tu penting. Jadi kita memahami bagaimana Ibn Khaldun sendiri telah menyumbang kepada kita, membantu kepada kita nak mula membicarakan soal sains sejarah dari sudut yang lebih universal, tak hanya terikat pada satu pandangan. Wallahu a'lam. Wan. Prof, ni pengalaman saya lah sebab saya raiskan isu tu. Sebab saya dalam bidang ekonomi juga. So memang memang Ibn Khaldun ni memang antara buku atau ilmuwan yang kita bincang secara kritikal lah. Sebab dia ada sekarang ni dalam dunia ekonomi Islam, Prof, kita tak bincangkan kewangan Islam lagi lah. Kewangan Islam ni sektor lain. Mereka ni tengah cuba buat ideologi dia orang sendiri, padahal sepatutnya mereka juga berasaskan daripada ekonomi Islam, tapi tak apa, kita biarkan dulu. Ekonomi Islam ni ada dua aliran yang besar, Prof. Yang pertama yang berasaskan fiqh dan usul fiqh, iaitu golongan yang refer kepada buku Ibn Taymiyah, buku Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi, dan anak murid dia tu kan Syaibani ya. Kemudian satu lagi aliran yang berasaskan kepada little bit falsafah dan juga melibatkan social science lah sikit. Orang yang termasuk dalam golongan ni adalah Ibn Khaldun, kemudian little bit Ibn Sina, Al-Ghazali. Sebab Al-Ghazali ni orang yang berjaya bridge lah antara fiqh dengan falsafah ni lah sikit-sikit. So bila ada dua aliran ni, kadang-kadang bila kita membincangkan memang ada percanggahan lah, yang mana bila kita membawa Ibn Khaldun, pihak yang dari Ibn Taymiyah umpamanya dia akan mengkritik, dia kata ayat ni tidak sepatutnya merujuk pada macam itulah. Dia adalah bukan saya tak rasa kita patut melihat secara negatif. Saya rasa patut melihat secara positif, sebab sebagaimana kita rasa Ibn Khaldun tu hebat dari pandangan kita kan. Tapi dari pandangan sisi lain, mereka melihat Ibn Taymiyah tu sudah pun hebat. Mempunyai dia punya kajian dia sendiri. So macam tu lah. So sebab tu saya tanya soalan tu, sebab ini saya perlu bersedia juga untuk melihat bagaimana ayat-ayat ini boleh digunakan, dan kalau pihak lain menggunakan hujah lain, contoh mereka menggunakan hujah Imam Syaibani umpamanya, yang merefer ayat yang sama, so saya bolehlah bagi pandangan bahawa kemungkinan tidak ada perbezaan pun apa yang ditafsirkan oleh Ibn Khaldun dengan ni, dan juga kemungkinan apa yang Ibn Khaldun nak tafsirkan tu betul juga di atas kelayakan dia dari segi-segi lain tu. Berarti saya cakap macam tu lah, sebab kadang-kadang saya rasa ilmu tafsir ni dia ada keterbukaan juga, dia bergantung kepada bidang masing-masing lah. Macam Hamka, sekalipun saya rasa Azhar tak melihat tafsir Hamka sebagai one of the ni kan Prof, tapi kita masih merujuk tafsir Hamka kerana kemuliaan dan juga pandangannya berbeza lah. Macam tu lah. Okey, begini. Saya nak bagi sikit lagi Wan. Boleh. Dia tafsir ni maksur satu. Jadi kalau dah sabit dengan maksurat itu, kita tak payah lari dah lah. Sebab tafsir wahyu dengan wahyu. Okey. Tetapi kalau tidak tafsir dengan maksur, dia mula-mula sekali tafsir bahasa. Bagi seorang ahli bahasa, bila orang tafsir tu, dia nak kepada ni macam di mahkamah kita lah, pentafsiran berasaskan pada bahasa, dia panggil golden interpretation, berasaskan betul-betul exactly mengikut bahasa itu. Tetapi kalau kita melihat dalam satu langkah yang lain, kita dapati sebenarnya pengertian asas bahasa tu sebenarnya dalam istilah usul fiqh dia kata ghairul murad, benda tu tidak nak dia kata jangan kamu
apa sikit-sikit, kalau in aradtum, kalau sekiranya maknanya bukan syarat lagu tu, seolah-olah jangan nak naik, takut jatuh. Kalau kau tak suruh jatuh, jangan naik, bukan artinya nak suruh jatuh. Jadi benda ni bila dia sampai jadi tafsir bahasa, tafsir objektif. Jadi tafsir yang dibuat oleh Ibn Khaldun ini ialah kita panggil tafsir pendekatan tamadun, tetapi tidak semestinya dia tidak mengambil kira dari segi bahasanya, dari segi maqasidnya, dari segi sosial dan sebagainya, maka itu jelas. Tetapi kalau Wan yang sebut tadi, clash yang berlaku di antara dua golongan, iaitu saya nak tubuh nama, boleh ke Wan? Golongan yang Wan tak suka tu, mana ada tak suka, jangan salah tafsir. Tak apa, pada saya, pada saya. Golongan yang Wan tak suka tu, saya beri nama golongan syariah compliant. Bukan saya tak suka. Okey. Golongan pertama tu, golongan pertama itu ialah golongan syariah compliant, iaitu yang inilah mazhab bank negara dan mazhab para asatizah kita yang cuba meletakkan bersama antara fiqh dengan sistem perbankan dalam masyarakat kita. Maka mereka telah membuat satu, tak tahulah ni mazhab atau tidaknya. Macam dia kata saya nak buat teh, nak minum teh, dia buat macam orang Parsi, orang Iran. Dia letak gula dalam mulut dia, kemudian dia minumkan teh tawar. Maka saya telah minum teh dan sebagainya. Itu satu. Golongan syariah compliant. Itu Islamik dia. Ekonomik. Tapi satu golongan lain, dia panggil golongan syariah base. Dia bukan bawa satu benda yang siap, kemudian dia cuba tengok whether it is comply dengan syariah atau tidak. Itu tidak macam tu. Dia bina asas mula-mula ni dengan secara integrasi pada peringkat awal. Jadi pada peringkat awal perbankan Islam itu sudah ada polemik syariah compliant ke syariah base. Jadi satu geng ni nak pada syariah mana betul-betul based on Islam, Islamic idea tentang ekonomi dan sebagainya. Yang syariah compliant ini dia based on dari segi idea ekonomi perbankannya berasaskan kepada yang konvensional. Kemudian dikata kita nak Islamizekan. Itu kita katakan, itu yang saya selalu katakan, mereka menggunakan pendekatan kosmetik. Syariah compliant itu ialah pendekatan kosmetik. Yang orang setengah nak tu, jadi betul dia berasaskan Islamizekan, berasaskan kepada tidak kosmetik lah, berasaskan kepada yang sebenar. Itu saya kata berlaku perbezaan pendapat. Jadi oleh kerana itu, puak-puak syariah ini dia banyak melihat kepada yes or no. Ini comply ke tidak comply. Sedangkan puak-puak satu lagi itu dia nak melihat pada roots. Sama ada menjiwai sistem ekonomi Islam atau tidak. Maka pasukan pertama itu pasukan fiqh muamalat. Pasukan yang kedua itu ialah pasukan fiqhul iqtisad. Jadi kalau saya kata macam tu, macam mana Wan boleh timbulkan perkara berbakit ke? Baguslah kita jadi. Bagi saya kedua-duanya saling melengkapi lah, sebab memang saya dah deal dengan benda ni dari 5 tahun lah. Saya dah pening juga sebab kadang-kadang kita nak berterima kasih pada guru-guru. Guru tu antara dua, mereka ni aliran masing-masing. Saling mengkritik. Tak macam ni, cara kita berterima kasih kepada mereka. Jadi dalam academic one tu kita combine. Satu, terima kasih kepada guru saya yang mengajar fiqh kepada saya, yang dengan kerana itu saya tahu halal dan haram. Satu, saya terima kasih kepada guru saya yang mengajar sistem ekonomi dan ekonomi Islam kepada saya, maka saya tahu mana dia falsafah yang sebenar-sebenar. Kemudian, cara saya terima kasih pada guru saya ialah saya combine
antara dua asas ilmu ini, maka saya lahirkan apa yang dikatakan new knowledge. Dengan itu kita boleh menyumbang kepada ilmu. Tetapi kalau kita hanya mempertahankan kedudukan itu, jadi saya punya criticize terhadap rakan-rakan kita di bank negara. Saya ceritalah sampai kalau pergi ke public bank saya tahulah. Saya dok kelahi dengan itu. Mereka itu terlampau sangat dengan pendekatan fake muamalat itu. Malah kadang-kadang lupa untuk membezakan muamalah itu melibatkan public authority ataupun melibatkan private yang punya muamalat. Sebagaimana kita dok kelahi dalam kes-kes yang berbangkit di PNB di bawah apa semua sekali dan sebagainya. Jadi benda-benda macam inilah kita. Jadi persoalan sama ada Ibn Khaldun menggunakan pentafsiran sendiri. Konsep sendiri itu mungkin berasaskan kepada new knowledge yang sudah beliau combine-kan antara pendirian ilmu ketamadunan dengan apa yang dikatakan oleh ulama tafsir yang sebelum itu, yang melihat secara yang sebelum itu. Nak kata tradisional pun susahlah. Poin Datuk yang akhir itu juga penting kerana Ibn Khaldun dalam kataan telah bawa new science, new knowledge. Yeah, new knowledge. Sebab dunia dibuka kepada bagaimana melihat sosiologi, bagaimana melihat civilization. Dia tu ialah yang ni originator, founder. Tapi dunia barat tak lagi akur dia, cuma kebelakangan. Lepas tu bila ada dunia barat yang belajar daripada dunia Islam, dia orang bina, tapi dia orang tak sebutlah Ibn Khaldun. Tapi banyak teori-teori ekonomi yang dikatakan asal macam taxation semua tu ada dalam Ibn Khaldun. Jadi siapa yang jujur daripada dunia barat, dia akan buat akurlah bahawa benda ni telah dibicara oleh Ibn Khaldun dalam mukadimah sebelum penulis-penulis barat. Tapi yang terkenal bila kita pergi economic school, kita tak dengar Ibn Khaldun. Itu yang jadi isu kenapa Ismail Faruqi almarhum kata pentingnya Islamization terutama social science. Kalau kita pergi sejarah, kita tak akan dengar nama Ibn Khaldun dalam kelas sejarah. Dalam sejarah yang dalam bentuknya yang asal. Saya rasa tanya belajar dalam universiti, belajar sejarah, saya tak faham, saya boleh yakin tak sedalam mereka memahami Ibn Khaldun ataupun Malik bin Habib. Dia macam inilah. Bila dia dikatakan seorang founder, artinya dia bukan sekadar mengasaskan ilmu dia atas review semata-mata. Dia mesti ada dia punya isi yang tersendiri yang dia asaskan. Sebab tu kita Al-Farabi menjadi al-muallim, guru kedua, kerana dia ada benda yang betul-betul dia asas. Kalau yang setakat review itu ialah kita kata follow, yang mengikut tarikat mazhab itu sebagainya. Jadi kalau tadi Wan bangkitkan soal, bukan nak bincang masalah Wan lagi lah. Kalau bangkit tentang masalah ilmu. Anda rasa macam Datuk bangkit pasal kita sesi pertama tu lah. Pasal apa? Apakah kita pengkaji-pengkaji Islam hanya duk kitar dengan duk hurai ilmu, tapi tak ada breakthrough, tak ada penemuan baru. Mana dia, kalau kita fakih, kita patut tahu Quran dan Sunnah. Inilah yang menyedihkan sekarang bila kita balik pada pokok agama ni. Dia duduk kelahi antara ahli sunnah wal jamaah dengan wahabi. Kelahi masing-masing duduk dalam kolam masing-masing. Habis. Sudah. Lepas tu yoya sudah. Tetapi sepatutnya ada satu pasukan, katalah orang yang kaum muda macam Mufti Perlis kita, bagi satu new knowledge, ilmu baru yang boleh menjadi sebagai alternatif kepada yang awak katakan sebagai pegangan yang konservatif. Bila ada benda baru, maka
itu adalah campuran daripada ahli sunnah wal jamaah yang merupakan pegangan yang tunggal pada waktunya, dan juga orang-orang macam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazmi dan sebagainya yang sudah membuat pembaharuan sesuai dengan zaman itu. Tetapi pembaharuan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu sudah tidak lagi valid pada masa ini kerana persoalannya sudah berbeza. Macam yang pembaharuan boleh buat oleh Muhammad Abdul Wahab. Ya, sama sama macam Imam Al-Banna, Maududi, termasuk Hamka. Ya. Dalam masyarakat dia. Betul. Nak memahamkan masyarakat dia, Islam itu boleh apply hari ni tempat kita. Betul. Konteks kita. Itu tapi dia jadi mujadid tu. Hamka kata dalam Al-Quran ada bahasa Melayu. Oh, marahlah orangnya. Orang tak faham. Dia kata marah. Dia kata apa Hamka bahasa Melayu tu? Kafur. Wa mizajuhu kafura. Jadi di tempat dia tu, kafur yang ada di Sumatera tu, dia mizaj dianya, gelagak dia macam begitu kan. Dia cuba tengok dalam tafsir Al-Azhar dia tu. Jadi benda-benda macam tu kita terima setakat dia tu. Mungkin kalau satu masa sains keluar rupanya bukan saja kafur tu saja, kafur lain pun bahasa Arab pun ada. Jadi saya nak suka cerita ni. Satu masa bila saya pergi satu seminar di Riyadh. Jadi satu orang tu ulama daripada Sudan, saya tak ingat nama apa. Kemudian Mamat Kutub, saya. Jadi 3 orang ni, orang yang malas nak pergi dalam bas ramai-ramai, kita ambil kereta lah, kata okey. Dia dalam tu, dia duk bincang tentang ada kesalahan nahwu dalam Quran. Saya mula-mula tu terkejut lah. Ada kesalahan nahwu dalam Quran. Macam mana ni? Jadi bila dia bincang-bincang, saya pun faham lah. Maknanya nahwu yang kita pakai sekarang ni adalah rumusan macam nahwu Melayu yang dirumuskan oleh Zakbar. Maka salah bahasa Melayu yang asal itu ataupun salah Zakbar dalam menguruskan. Pada sebelum tu Maxwell, dia kata, dia cuba buat nahwu Melayu sekali-sekali mengikut dia dengar. Maka mari Zakbar memperbetulkan, kemudian orang baru memperbetulkan Zakbar, macam juga apa semua sekali. Makna konsep kesalahan nahwu dalam Quran itu ialah yang tidak tally dengan apa yang kita guna sekarang sebagai nahwu bahasa Arab. Itu perbahasannya. Lepas tu dia ketawa-ketawa lah. Dia okey macam tu. Okeylah. Okey, kita sampai dah ni Syekh. Kita janji. Maknanya kita 2 fasal ni hari ni kita telah. Dan akhir yang selepas ini dia hanya membuat argument yang kita rasa kita Prof. Yes. Saya rasa dikotomi yang berlaku antara pertelingkahan mazhab kaum muda kaum tua ni bukan sahaja di Malaysia, saya rasa di negara lain lagi teruk. Kalau saya dekat Mesir pun mereka terlalu anti kepada Ibn Taimiyah juga kan. So nanti dia ini berlaku di Pakistan dengan India. Kerana pengajian Islam di Pakistan India itu ada macam pengajian hadis yang terlampau totok. Terlampau totok yang tidak mengambil fiqh sebabnya di India, Pakistan ini tidak ada Al-Azhar. Tapi di Mesir, masalah mazhab ini tak timbul langsung. Kalau kita pergi solat, semaya jemaat, ada yang tok tangan sini, ada yang begini, tak ada siapa komplain. Malah tukang daging kat rumah saya tu, orang dah azan baru dia nak pergi solat. Ini masjid Rabi'ah ke masjid dua kat sana. Masa orang duduk baca tu dia duduk buat macam ni di jubah dia tu. Kalau kita kat batal lah dia duduk buat tu, nak buat ada daki-daki darah lembu dia apa semua sekali lah.
Pada solat apa semua tak ada masalah. Jadi yang menimbulkan konflik antara mazhab-mazhab dalam hal-hal furuk ni ialah bangsa yang tidak mempunyai knowledge yang tinggi tentang Islam. Macam bangsa kita. 31 bulan ni, saya buat satu perjumpaan, kita katakan persidangan ulama dan pendakwah. Saya nak tekankan, bagilah sedikit kelonggaran kepada para pembina masyarakat dan agama dalam negara kita untuk mereka mencari pendekatan baru bagaimana untuk lebih memajukan Islam. Kalau kita duduk dengan cara yang negatif, buang ini tak betul semua, yang saya pegang ni yang perlu betul. Kemudian yang datang pula Wahabinya, ni tak betul, ini tak betul, ini tak. Jadi apa yang betulnya dalam Islam itu? Jadi mereka tidak memberi peluang. Bagi mereka nak mempertahankan kesucian Islam itu. Tetapi ibaratnya orang yang tidak membenarkan anaknya pergi ke sekolah, takut aksiden tengah jalan. Orang nak hadir ke? Pergilah, kita bagi satu tiket nak hadir hari 31 bulan di bilik mesyuarat umum di Universiti Malaya. Datuk, Ana ambil kesempatan sebelum berhenti. Ya. Ana dah buat catat sikit. Ana tengok yang tadi ikut Ana yang terjemahan ni 17, yang ni 18. Mungkin berkenaan sikit dengan teks Datuk dari segi. Yang mana 18 tu mana tu? Itu pasal tu. Pasal. Jadi Ana tengok pasal lain kan. Ana tengok pasal 17 dia bicarakan soal obstacle atau penghalang kepada yang merupakan kemewahan dan juga cara hidup mewah. Yang 18 ni ialah pula dia meekness, dalam bahasa Inggeris meekness, ataupun terjemah sebagai terlalu pergantungan atau terlalu senyap, terlalu lembut sangat, ikut cakap, itu meek. Tak berani. Ya. Dan Englishnya the other one, meekness and docility. Docility ni makna dia mudah sangat orang nak arah kita, mudah sangat orang nak pimpin dan juga urus kita. Jadi ikut Ibn Khaldun, ini juga saya anggapkan sebagai bahagian tadi dia panggil asabiyah dan juga keberanian. Yang ni makna dia ada dia boleh melunturkan nilai asabiyah dan keberanian. Mudah orang luar nak pimpin dan nak urus kita. Itu dia kata meekness and docility kepada orang luar yang menggunakan dia ada dalam satu kaum ataupun satu kabilah menjadi penghalang. Jadi anda tengok masa kalau perkataan meekness dan docile ni mana anda anggapkan sebagai kepergantungan lah. Lemah. Itu dia kata al-madillah tu. Jadi anda boleh tengok ni, terfikir boleh pada sirah. Kenapa tu? Sebab tu pada kupasan macam Syekh Qutb semua dan juga tafsir-tafsir yang lain mengatakan kenapa peringkat Makkiyah, peringkat terutama gerakan sir, peringkat awal di Mekah ditanamkan akidah supaya tidak ada pergantungan dan tidak ada tunduk hanya kepada lain-lain Tuhan. Pada lain-lain ilah. Jadi dalam politik kita harian ni, Wan suka Mahathir ke benci ke Mahathir? Sebagai pengkaji, saya melihat ada kelebihan dan ada kekurangannya. Saya tanya tu pasal saya nak bawa kata-kata Mahathir yang orang lain tak kata di hadapan saya. Boleh? Tak masalah, saya memang tahu banyak kontroversi dari beliau pada masa yang sama. Dia ada banyak benda yang tak apalah, dia kata macam ni. Dia kata kita ni duk kelahi sama kita ya. Tapi semuanya pergi minta tolong Cina. A kelahi dengan B dengan C D. A, B, C, D ni semuanya pergi minta putih dengan Cina. Betul. Maknanya betul? Saya tahu anda. Okey. Inilah yang Syekh Farid kata tadi tu lah. Yang ni ialah yang Ibn Khaldun dan juga kalau kita balik kepada
Syekh Qutub nak cuba gambarkan. Nak kena uzlah syuru'iyah. Ya, maknanya kuat tak kuat pun kita perlu berdikari. Ada apa RM15 dalam poket. Hidup kita kaya miskin kita semua ditentu Allah, jadi risau buat apa? Yes, buat apa hidup minta pilihan raya ni? Jadi boleh kerana tak ada tu jadi lemah. Jadi betul. Dia tidak ada pergantungan kepada Allah. Tak ada. Jadi itu bermakna ialah halangan kepada kaum itu atau kutrat itu dia akan jadi lemah. Okey. Yang ni yang lebih ni Aziz. Yang lebih ni Aziz ni dia tidak pergi bergantung duit dengan Cina. Dia guna kekuatan, personality dia, spiritual dia. Maka orang ikut dia dengan kerana tu. Berapa kali Cina guna apa tu cuba nak pengaruhi itu, dia kata dia tak boleh. Jadi anda lihat satu. Yang kedua tu ialah pembinaan dalam Ibn Khaldun dia sebut tribe ataupun satu kabilah. Dalam keadaan ukhuwah Islamiyah di peringkat Makkiyah tu ditanam betul sehingga konsep sahabah bermakna bersin sahabah, makna sahabah tu saudara seagama, bermakna semangat asabiyah kekitaan tu ditanam betul-betul. Jadi bermakna individu dia sendiri tapi dia juga ikat dengan semangat jamaah ataupun ukhuwah Islamiyah, bermakna ini ikatan ni yang menyebabkan berlakunya kekuatan. Ya. Wallahu a'lam. Itu yang nak cuba maksudkan. Ya. Saya rasa saya rasa lebih dalam memahami perilaku manusia lah, because dalam ekonomi ni kita ada satu bidang namakan behavioral economics. Kita akan cuba memahami tindak tanduk manusia lah dari segi sekecil-kecil ni dan punca kepada manusia bertindak A, B, C dan D sampai Z lah kita boleh buat lah. Jadi untuk isu satu berkenaan dengan asabiah tu satu hal, tapi saya rasa lebih penting untuk kita cuba selesaikan yang manusia ni selagi mana kita tak ada bukti yang dia boleh tak tertaksub dengan wang, maknanya selagi itu tak akan selesai. Dia bukan isu dia asabiah ataupun tak. Sekiranya ada Melayu yang kaya, mereka akan tetap pergi ke Melayu yang kaya itu juga, tapi tidak akan menyelesaikan masalah kita lah. Contoh macam kita ada isu YNDB. 2.6 bilion tu hanyalah on the surface, Prof. Dana yang dibuat tu ialah 50 billion above. Yang dibuat dalam tu dan banyak orang Melayu yang involved dalam tu. So adakah kita nak kata, oh bagus asabiah kuat ni, rata-rata yang pegang tu orang Melayu sampai melibatkan Kerajaan Negeri Terengganu punya state ni TIA, Terengganu Investment Authority. Terengganu yang punya royalty banyak tu dibuat bagi dana kepada YNDB to create satu entiti baru. Semua orang Melayu kecuali beberapa Cina lah, Jolong umpamanya sebab dia bijak dalam international punya connection lah. Satu lagi Raja Saudi, dia orang Islam dan disebabkan dia juga sertai benda ni melalui sebab Arab Saudi ni monarki pun, kita tak boleh nak suruh mahkamah rujuk mana duit dia dapat tu, tak ada such ruling kat sana. Beza dengan kita, parlimen kita boleh buat. Saudi kita tak boleh nak pasal. So Saudi kita tak boleh nak salahkan apa-apa lah, kita tak tahu mana dapat duit tu. Cuma adakah sebabkan Saudi join kita, Melayu banyak join kita dalam kes YNDB in this case, macam ni, tunjukkan asabiah yang kita nak lah. So saya rasa itu bukan yang asabiah yang kita nak. So the root isu yang kita kena bincangkan ialah macam mana kita nak manusia ni takkan hidup, takkan orang kata terliur lah dengan wang dan pangkat. Saya rasa benda ni bukan satu tugas yang besar lah, sebab hadis Nabi pun dah cakap kan, manusia kalau diberi satu gunung emas akan dimintanya satu lagi. So macam mana nak mendidik hati itu adalah satu tugas yang besar lah. Saya rasa perlunya actually setiap entiti parti pemimpin dan sebagainya buat mingguan punya pembersihan hati apa semua macam yang PAS buat. Saya kagum dengan PAS dulu sebab mereka selalu buat benda ni. So walaupun sekarang saya tak tahulah sama ada PAS masih buat pembersihan hati, such usrah and everything. Tapi benda tu ada bukti. Kalau saya dalam ekonomi, memang ada bukti melalui aktiviti-aktiviti sedemikian dia melahirkan individu yang tidak terlalu taksub kepada harta lah. Tapi saya merujuk kepada generasi PAS yang dulu sebab saya tak tahu PAS yang sekarang ni masih membuat sedemikian ataupun masih lagi aktif nak mendidik hati dan sebagainya.
Saya rasa dulu memang ada sebab ayah saya pun orang kuat juga lah Prof. Semua saya lebih pada neutral lah sebagai ahli akademik. Wallahualam. Datuk, saya nak tambah sikit dari sini sebab poin saya bukan kaitan dengan ekonomi. Poin saya ialah mukadimah dalam konteks bina tamadun dan bina satu kebangkitan. Kan kalau kita lihat 70-an dulu, kita lebih berani menegur pimpinan negara kan. Kita lebih ada seolah kesatuan walaupun berbeza jamaah. Berbeza-beza tapi seolah-olah yang rasa bila peringkat begitu, bila ada seolah kekitaan walaupun perbezaan ada tapi kekitaan. Sekarang ni macam Datuk sebut, sekarang ni seolah-olah tiap aktivis yang join parti masing-masing nak pertahankan parti masing-masing. Dulu kita menjulung matlamat maqasid syariah. Dulu ialah roh kebangkitan Islam. Jadi apa yang Ibn Khaldun sebut seperti kelemahan, tak berani, mudah dikontrol. Sebab itu kalau balik pada Mahathir pun, masa itulah Mahathir mula nampak dia tak boleh ke depan melainkan cari orang yang ada pengaruh Islam. Kerana dia tahu orang Melayu, pejuang Melayu takkan ke mana. Sebab tu dia cari orang macam Anwar. Sebab dia tahu dalam UMNO tak begitu ada tokoh yang boleh cakap Islam, pergi kampus pun tak orang boleh bu ya. Jadi Ana di kampus Ana perhati begitu. Jadi Mahathir being pragmatis, dia tahu bahawa minat, kecenderungan dan apa kita panggil rising tide Islam tu begitu rupa. Jadi yang rasa itu juga mencerminkan satu fasa daripada kebangkitan Islam. Itu juga merupakan movement kepada yang Ibn Khaldun iaitu satu fasa daripada, tapi fasa lepas daripada kebangkitan 60-an 70-an tu, kita masuk 80-an 90-an bila kita mula dapat bank Islam, kita ada universiti Islam, kita ada takaful Islam, kita mula ada institusi kewangan, ramai umat Melayu Islam dah mula hilang momentum. Jadi anda lihat dari sudut nak menggunakan aplikasi daripada apa yang Ibn Khaldun cuba gambar. Kita kena ingat mukadimah ni bukan bicara lagi. Ibn Khaldun tak tulis asal mukadimah, dia nak tulis buku Ibrar tu. Jadi dia terpaksa menulis mukadimah nak cuba sebelum dia nak menjelaskan dalam tulisan dia mengenai keadaan di konteks negara, tempat dia tinggal tu ni semua tu, dia terpaksa tulis supaya bila dia mula jelas nanti orang faham sikit. Jadi dia kata mukadimah ni dia seolah-olah satu daripada buku dia kan, tapi Ana rasa dia membantu orang macam pengkaji yang nak mengkaji secara lebih dalam dan ada kerangka dalam nak memahami sains dalam melihat tamadun, satu ketamadunan, dan sains dan nak memahami sejarah kebangkitan satu tamadun. Itu yang Ana tertariklah. Jadi kelemahan yang ada tu menyebabkan satu tamadun tu akan lemah. Jadi kita kena ciri-ciri ni dah mula kelemahan atau kejatuhan satu tamadun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Untuk sikit je. Soalan yang saya ditanya oleh kita saudara Wan tadi kan. Saya dah dengar juga benda yang sama ni. Kalau Wan boleh rujuk, because Ibn Khaldun ni dikenali sebagai pemikir sosiologi dan sejarah kan. Jadi bila saya tengok Farid Al-Atas punya YouTube dia kan, dia ada juga orang tanya juga tentang ekonomi dari sudut pemikiran Ibn Khaldun. Saya ingat betul bagus juga kalau Wan boleh rujuk kepada Al-Atas punya tulisan kan, dia panggil The Science of Economy. Jadi daripada sudut maknanya kalau saya boleh explainkan sedikit, Ibn Khaldun tengok dalam broad ya. Dia berbincang ekonomi dalam sudut umran itu sendiri kan. Sebab tu tapi dia tak pergi kepada detail. Tetapi kalau academician mengkaji tentang akademik per se, maka ianya perlu detail sikit lah. Jadi saya rasa kalau boleh rujuk kepada Farid Al-Atas tu quite okay juga explanation dia dalam kaitan Ibn Khaldun lah. Kami di kuliah ekonomi dah lama dah buat interaction tu, tapi itulah macam bagusnya melalui bidang Prof ni, Prof you can bridge between the two ni kan,
dua jenis aliran ni lah. Maknanya memang kami kat kuliah pun memang akan ada bukan tak bagi kontroversi, saya rasa saya tak tahulah, bagi saya bukan kontroversi pun, bagi saya mungkin sebab ahli akademik ataupun tak tahulah macam mana, tapi bagi saya normal je benda tu. Dia bukan kontroversi sangat, we just kritikan dan improvement to each other. So tak ada masalah. Jadi memang kami dah bincangkan semua, ada yang dalam bidang fiqh memang dah bincangkan Ibnu Khaldun, yang dari Prof. Farid Al-Atas pun dari NUS tu pun kami ada dah bincangkan dua-dua lah. Dan memang bila kami bincangkan tu, kami tak bincang depan dia orang lah, memang ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi sebab itulah saya tanya juga pandangan Prof lah. Yes. Kelebihan dan kekurangan masing-masing itulah yang perlu digarap semula oleh researcher yang baru untuk mencipta new knowledge, untuk menghapuskan gap antara dua tu. Itu tanggungjawab kita. Kalau kita just follow apa yang ada tu, jadi ahli sunnah wal jamaah dengan Wahabi ya. Kita percaya pupuk akademik yang betul-betul ilmiah tu dia tidak jadi macam tu lah. So, Prof, setuju? Tapi sekarang Prof, saya nak tambah sajalah, sebab benda ni memang kita tahu pun, memang kami tahulah yang memang tanggungjawab kami. Cabaran dia zaman sekarang ni Prof. Dari segi praktikal, scholarship zaman sekarang ni punyalah kedekut Prof. Saya boleh cakap memang allocation untuk kami generasi muda ni memang kena kecut habis lah di peringkat atasan dan sebagainya. Dari segi duit tu, scholarship population untuk kami ni Prof, kawan saya very good CGPA, memang dapat sikit. CGPA dia tu memang more than dean list lah, tapi itu besar untuk kami lah. Itu saya dengar anak saya duk merepek itu, dia wirid harian dia lah duk marah tu. Betul. Tak, minggu depan kan cuba baiki sikit apa tu prestasi device tu supaya jelas kita boleh mana sebenarnya itulah yang ni sebab saya baca teks ni, Wan pun ada baca teks juga, jadi Syekh dengan Puan Azli pun ada cek masing-masing, mana kita dah tahu dah benda tu. Cuma pun saya pun di sini saya tidak akan translate satu-satu sebab tidak ada lah pesen nak belajar teks kitab tu. Mula-mula peringkat dulu kita ingat ke yang tu yang nak belajarnya. Sekarang ni kita cuba melihat dia punya isi dan kesimpulan tu, kita cuba apply. Boleh Wan minggu depan ni lah. Saya cuba insya-Allah. Saya bekerja juga Prof. Jadi suara bergelut sikit. Orang Kelantan kata bergelut macam duduk dalam apa tu, dalam bilik. InsyaAllah boleh. Okey. Hari ni kita awal ke 15 minit daripada tersasu awal biasa. Kita janji 4.30, saya sudah pukul 5. Hari ni kita bagi 15 minit seorang. Maka okey, dengan itu kita tamat di sini dan minggu depan ni kita pergi kepada fasal yang sini, pasal 20 lah. Kalau dalam teks apa tu, pasal apa tu. Maya Khairi nak kata apa? Boleh share kan? Tak ada apa kan? Hari ni dengar dulu. Okey. Jadi minggu depan ni kita pergi kepada masalah struggle tu ya. Okey. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.